Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang menasihati Muhyiddin Yassin dan Bersatu supaya segera meninggalkan Perikatan Nasional, segera meninggalkan PAS sebelum mereka terpalit dengan isu dan juga perkara yang menyusahkan PAS. Ada satu istilah, makin lama Anda berkawan dengan seorang penjual minyak tanah, Anda akan berbau minyak tanah. Makin lama Anda berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka Anda akan berbau minyak wangi. Begitulah yang netizen cuba sampaikan kepada Parti Bersatu, yaitu supaya Parti Bersatu cepat-cepat ambil keputusan keluar Perikatan Nasional, tinggalkan Parti PAS yang selama ini terbukti banyak kali mengkhianati rakan parti. UMNO pernah dikhianati oleh Parti PAS dalam mufakat nasional. Bahkan Parti PAS juga seringkali kelihatan seakan-akan mahu menjadi abang besar dalam Perikatan Nasional. Parti Bersatu tidak akan dapat bertahan lama dalam Perikatan Nasional dan tidak akan mampu bertahan lama dalam politik di Malaysia sekiranya terus bersama dengan PAS. Kerana Parti PAS terbukti lebih kuat daripada Parti Bersatu. Jangan-jangan Parti Bersatu hanya tinggal nama sahaja. Satu laporan di FMT menyebut Bersatu bersimpang siur. Himpunan Solidariti bersama Najib pada 6 Januari mendedahkan percanggahan hala tuju dalam Parti Perikatan Nasional antara Parti Bersatu dan juga Parti PAS. Itu sebabnya ada yang cuba mengaitkan dan cuba menasihati Muhyiddin Yassin pergi saja angkat kaki tinggalkan Perikatan Nasional. Bagaimana pula pendapat Anda? Apakah Bersatu sudah waktunya, sudah cukup waktunya atau sudah tepat waktunya untuk meninggalkan Parti PAS? Jangan sampai sudah berbau sama dengan PAS, mempunyai sikap, mempunyai wajah yang sama dengan PAS, barulah mahu meninggalkan Perikatan Nasional. Mahathir Rais barangkali dilihat seorang pemimpin kecil dalam Parti Bersatu. Tetapi tindakannya akhir-akhir ini tidak semestinya dilihat meninggalkan impak yang kecil juga. Apatah lagi, keputusannya meletak jawatan Setiausaha Bersatu dan Perikatan Nasional PN Wilayah Persekutuan selain mengumumkan keluar parti pada 11 Januari lalu, didakwanya kerana perjuangan sudah tidak selari. Seminggu sebelum langkah mengejutkan itu, Mahathir mengeluarkan kenyataan menggesa ahli Bersatu supaya membatalkan hasrat beria-ia menyertai himpunan Bersolidariti bersama bekas Perdana Menteri Najib Razak di Istana Kehakiman Isnin lepas. Ini selepas UMNO membatalkan himpunan itu. Lebih baik jika ahli parti tidak terlibat, sedangkan UMNO parti yang berkaitan secara langsung dengan Najib tidak turut serta. Mengapa pula kita perlu beria-ia mahu bersama, kata beliau. Namun berlawanan dengan hasratnya itu, himpunan itu, di sebalik sabitan dan hukuman penjara 12 tahun Najib dalam kes SRC internasional, kemudiannya dikurangkan separuh, tetap pula dihadiri pemimpin Bersatu dan PAS antaranya Hamzah Zainuddin, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Taqiyuddin Hasan, Ahmad Samsuri Mokhtar, Idris Ahmad dan Sanusi Nur. Selain menyifatkan Perhimpunan Solidariti bersama Najib sebagai mengecewakan, berkaitan titah edendum dikatakan dikeluarkan Agong terlebih dahulu berhubung tahanan rumah. Mahathir malah menyimpulkannya sebagai mencerminkan kesediaan Perikatan Nasional PN berkompromi dengan prinsipnya demi kepentingan politik. Barangkali itulah yang dimaksudkan beliau sebagai perjuangan parti sudah tidak selari. Kepadanya, ketiadaan pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan timbalannya Hadi Awang dalam himpunan di Istana Kehakiman itu membuktikan gabungan berkenan kekal dengan prinsip menolak
salah guna kuasa, serta rasuah. Muhyiddin adalah pengasas Bersama Bersatu selepas dipecat sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 2016, susulan kritikan kerasnya terhadap Presiden dan Perdana Menteri ketika itu Najib Razak, terutama berkaitan dengan skandal 1MDB. Dalam melakukan kawalan kerosakan susulan keputusan Mahathir itu, Timbalan Ketua Bersatu Wilayah Persekutuan Muhammad Badrul Ehzan berkata, ia tidak sampai menjejaskan Bersatu secara keseluruhan. Tindakan beliau keluar parti tidak menjejaskan Bersatu wilayah. Kita akan terus bergerak ke depan bagi persiapan PRU akan datang, katanya sambil Ketua Bersatu Segambut Dr. Nur Iza Norma meluahkan rasa kecewa di sebaliknya menganggap pengunduran Mahathir tidak mencerminkan pandangan bahagian secara keseluruhannya. Penganalisis pula tampil dengan pandangan mereka sendiri, dengan mengandaikan Bersatu terperangkap dalam percanggahan pandangan berkait Perhimpunan Solidariti Najib. Saya lihat Bersatu terperangkap dan berpecah atas isu solidariti untuk Najib. Mungkin menyebabkan hasrat menggantikan UMNO sebagai platform perjuangan orang Melayu semakin hilang arah, kata Taufik Yakub dari Universiti Malaya. Orang Melayu menyertai Bersatu pun keliru. Sama ada Bersatu di bawah Muhyiddin Yassin masih kekal pendirian tolak Najib atau telah mula bersamanya menerusi tindakan Hamzah bersama rakan-rakan. Tambahnya mengulas kenyataan Hamzah bahawa mereka hadir ke himpunan itu untuk mendengar sama ada wujud titah edendum berkait tahanan rumah Najib atau sebaliknya. Sebelumnya, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal bertegas bahawa kehadiran pemimpin PN tidak bermakna gabungan itu menukar pendirian berkait skandal 1MDB. Lebih dahulu pada 4 Januari lalu, penganalisis termasuk James Chin dari University of Tasmania berpandangan Bersatu tiada pilihan selain membenarkan ahli menghadiri himpunan tersebut kerana parti itu semakin hilang sokongan berbanding PAS. Sambil melihat Bersatu terpaksa melakukan apa saja untuk kekal relevan, Chin menambah, meskipun mereka tidak menyukainya, mereka tidak mempunyai pilihan kerana PAS bersedia menghadiri himpunan berkenan. Bersatu dan Muhyiddin semakin hilang sokongan. Jadi mereka perlukan apa juga publicity, katanya. Lagipun, apa boleh Muhyiddin buat jika PAS mahu menyokong Najib? Muhyiddin tak ada kuasa. Partinya juga kecil berbanding PAS. Beliau tidak boleh beritahu PAS supaya berhenti menyokong Najib. Hakikatnya, walaupun beliau melakukan demikian, PAS boleh abaikan saja. Arif Aizuddin Azlan dari Universiti Teknologi Marapula berpandangan, tidak mustahil PN akan berpecah kepada beberapa kem. Ditambah dengan tindakan PAS cuba berbaik dengan UMNO dalam isu adendum Najib. Kemudian perpecahan lebih besar akan berlaku jika pimpinan tidak mengawal situasi itu segera. Perkara terakhir yang Bersatu inginkan adalah mereka yang keluar menubuhkan parti sendiri atau memilih untuk kembali kepada UMNO, tegasnya. Pada 4 Januari lalu, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz mempertahankan bahawa pemimpin parti dan ahli bebas menyertai himpunan di Istana Kehakiman atas dasar Bersatu berpegang pada semangat perdamaian nasional. Dalam menolak hoja berkenan sebagai retorik semata-mata, Chin berpandangan penyertaan dalam himpunan itu mungkin tidak mampu memperbaiki hubungan antara UMNO, PAS dan Bersatu. Azmil Taib dari Universiti Sains Malaysia selain beranggapan, pimpinan PN cuba menyemai perbalahan dalam kerajaan perpaduan dengan mempergunakan rayuan tahanan rumah Najib, percaya objektif sebenar Muhyiddin ialah untuk melemahkan kerajaan perpaduan. Kenyataan terbaru Faisal pada Sabtu bahawa Bersatu dan PAS tidak boleh dilihat berpecah untuk menarik wakil rakyat lawan menyokong PN dalam usaha menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16 seakan-akan mengiyakan. Kedua-dua parti gabungan itu mempunyai hala tuju yang bersimpang siur ketika ini. Nak tukar kerajaan ini perlu ada kesatuan. Kena sedarkan dulu PAS dan Bersatu tidak boleh nampak ada perpecahan. Tak boleh ada dua imam.
Kalau setuju baru boleh deal buat perjanjian dengan wakil rakyat parti lain untuk sokong PN ambil alih kerajaan, katanya dalam satu ceramah. Tapi Bahtera Bersatu sendiri nampak di lambung ombak ketika ini dengan peletakan jawatan Wan Mayor Safwat Naiquddin Samsudin selaku Ketua Biro Profesional dan Sukarelawan Bersatu pada 5 Januari lalu kerana tidak sehaluan dengan Ketua Pemuda Hilman Idham menambah gelora dalam parti. Untuk PN menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16, kata orang dulu-dulu, malam sikit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Titah Edendum Najib sekali lagi pas terkantoi. Ini semua gara-gara pendedahan beberapa perkara yang menarik. Ikuti terus pendedahan ini karena ia pastinya akan memberikan anda kejutan demi kejutan. Dulu bertegas raja pun tiada hak. Sekarang pas canang Islam dahulukan pengampunan. Tidak sampai 2 tahun berlalu, pendirian PAS berhubung isu pengampunan kepada pesalah sudah berubah beserta deretan dalil. Pada 1 September tahun 2023, Presiden PAS berkata, pihak kerajaan yang setinggi-tinggi kedudukannya tiada hak untuk memberikan pengampunan, termasuk raja-raja atau ketua negara. Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan perkara tersebut hanya terdapat dalam hukuman kisas yang berkait dengan hak manusia. Menurutnya, pengampunan kepada pesalah yang diamalkan di negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sepatutnya hanya anggota keluarga mangsa jenayah yang berhak memberikan pengampunan, bukan lembaga pengampunan. Beliau turut menyertakan terjemahan ayat 178 hingga 179 dari Surah Al-Baqarah dan ayat 33 Surah Al-Isra dengan menekankan bahawa kedua-dua ayat Al-Quran itu menyatakan bahawa hak pengampunan dalam kesalahan jenayah adalah kepunyaan keluarga yang disebutkan dengan wali keluarga terdekat, bukan urusan orang lain. Perkara ini juga dihuraikan oleh hadis-hadis Rasulullah dan para ulama yang muktabar. Ketetapan Allah yang diwajibkan sehingga tidak boleh berijtihad dan menjadi ijma' para ulama semua mazhab dalam Islam apabila dinaskah dalam Al-Quran dan huraian hadis mutawatir, tulis Abdul Hadi. Sebaliknya hari ini pula, bekas Menteri Besar Terengganu sepenggal itu berkata, PAS mendahulukan proses pengampunan, bukannya bersikap mengampu dan menipu. Malah menganggap mereka yang berada di luar ajaran Islam atau menyertai PAS tanpa mengikuti program tarbiyah sedang dalam kepanasan tidak sabar. Dia berpendapat keadaan itu berlaku kerana dendam atau mengejar kebendaan atau menjaga kerusi yang selesa kedudukan pangkatnya. Ahli Parlimen Marang berkenan turut mengaitkan tindakan Nabi Muhammad ketika peristiwa Fathu Makkah dan pembukaan kota Makkah dalam keadaan yang paling kuat dan berkuasa sama ada dengan memaafkan, iaitu pengampunan penuh atau meringankan hukuman. Menerusi siri minda Presiden, Hadi berkata, PAS tidak menganggap pelik adanya titah edendum oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sewaktu menjadi yang di-Pertuan Agong. Mereka yang menolaknya sama ada kerana jahil agama atau kalangan bukan Islam atau dendam dan tidak sabar ketika berkuasa. PAS tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum tertinggi, termasuklah terhadap orang yang paling bermusuh dengannya, kata Hadi. Pembangkang dilihat begitu galak, menunggang isu titah edendum dan menuduh kerajaan menyorokkan titah tersebut, selepas Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah mengemukakan kepada mahkamah surat daripada pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang yang mengesahkan kewujudan titah edendum itu.
Pada 6 Januari lalu, Najib memperoleh kebenaran Mahkamah Rayuan untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan melaksanakan titah edendum oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu yang membenarkannya menjalani baki pemenjaraan secara tahanan rumah. Walau bagaimanapun bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri yang mengurus-urus setia kepada yang menjadi urus setia kepada Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pula pada 11 Januari lalu mengesahkan tidak menerima sebarang titah edendum dari Istana Negara untuk Najib menjalani tahanan di rumah. Sebelum ini juga Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa menyangkal pihaknya menyembunyikan titah tambahan tersebut. Mengulas lanjut isu titah edendum yang didakwa dikeluarkan Yang di-Pertuan Agong ke-16 itu, Abdul Hadi berkata, konsep adil kepada semua dan mendahulukan kemaafan menjadi konsep Islam berjaya mengalahkan golongan penjajah yang lebih kuat dan kaya. Banyak kenyataan tokoh ilmuwan dan politik barat melabelkan slogan Islam itu lebih bahaya daripada fahaman komunis yang dianggap paling kejam dan penjajah liberal yang paling menipu dan ganas, sehingga mencetuskan fitnah Islamofobia dan bahaya gelombang hijau yang ditaja oleh DAP. Kata Abdul Hadi, yang seperti kelazimannya kerap menyelitkan DAP dalam siri artikel panjangnya menerusi minda Presiden. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.